Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi kepada murid-murid. Jadi pada pagi ini, insya-Allah cikgu akan kongsikan pembelajaran untuk pendidikan Islam. Tajuk yang akan kita bincangkan pada pagi ini iaitu berkenaan dengan berwuduk. Baik, jadi kepada murid-murid yang ada buku teks di rumah boleh buka 97 dan kita akan mulakan dengan sedikit pengertian tentang apakah itu wuduk. Baik, boleh lihat di video ini. Kalau yang tidak ada buku pun tidak ada masalah, boleh tengok sahaja bersama-sama di dalam video yang ada sekarang. Baik, bila kita sebut wuduk, wuduk ini adalah satu perkara yang mesti kita lakukan apabila kita mahu mendirikan solat. Jadi kita lihat dalam buku teks ini ada perbualan di antara anak murid dengan gurunya. Cikgu, apakah erti wuduk? Tanya anak murid kepada gurunya. Kemudian gurunya pun menjawab, wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Ada 3 perkara, iaitu meratakan air, kemudian pada anggota yang tertentu, maknanya bukan semua anggota lah, kalau semua itu namanya mandi. Kemudian berserta dengan niat. Ini 3 perkara yang perlu kita tahu. Kita digalakkan agar sentiasa, maknanya selalu kita berwuduk, maknanya kita selalu ada wuduk lah. Kerana banyak hikmahnya. Hikmah ini maksudnya ialah faedah, antaranya menunjukkan kepatuhan kita kepada perintah Allah. Ya, sebab wuduk ini juga sebahagian daripada perintah Allah. Dan yang keduanya, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Jadi mari kita sama-sama belajar apakah cara wuduk yang sempurna. Baik, kalau kita lihat di sini di halaman ataupun di muka surat yang ke-98 ada wuduk, ada cara-cara berwuduk dengan sempurna. Yang digabungkan antara yang rukun ini maknanya yang wajib kita buat, mesti kita buat. Kalau kita tinggal tak boleh, kiranya wuduk itu tidak sah. Dan perkara yang sunat, maknanya boleh buat dan boleh tidak buat. Okey. Yang pertama, bersugi. Apa itu bersugi? Bersugi itu maknanya gosok gigi lah. Pun tak ada masalah, pakai berus gigi, letak ubat gigi pun dikira bersugi juga. Kemudian selepas bersugi kita mulakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, basuh dulu tangan hingga pergelangan tangan kita. Kita takut tangan kita kotorkan, tambahan pula kalau kita baru bangun daripada tidur. Dan yang keempat, kumur-kumur. Masukkan air dalam hidung, kita goncang-goncang air dalam mulut kita bagi keluar semua kotoran. Kemudian yang kelima, kita masukkan air dalam hidung. Macam mana itu, tidak sakitkah? Tak apa, nanti kita akan ceritakan dalam video nanti. Kemudian kita berniat ketika basuh muka. Selepas kita dah masuk air dalam hidung, kita akan basuh muka kita, dan sambil kita basuh itu sama-sama kita niat dalam hati kita, ataupun kita lafazkan di lidah dan niat dalam hati. Apa lafaznya? Nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Yang maksud dalam hati kita letakkan dalam hati, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun ada niat lagi mudah, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sudah cukup, kan? Mudah saja, kan? Lafaz ini tidak wajib. Lafaz yang kita sebut di lidah itu tidak wajib. Yang wajibnya dalam hati, kita niat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang ke-8. Yang ke-8, tengok muka surat 98, kita basuh tangan pula. Sebelah kanan dulu, kan, basuh tangan daripada hujung-hujung jari kita sampailah ke siku, depan dan juga belakangnya. Kemudian tangan kiri pula. Baik. Kemudian yang ke-9, kita ambil air, basahkan tangan kita dengan air dan kita sapu di bahagian kepala kita. Kemudian yang ke-10, kita basuh telinga. Basuh telinga bukanlah kita curahkan air di dalam telinga, tapi kita basahkan, bawa sedikit air dalam tangan kita dan kita pun gosok-gosok di cuping telinga kita. Baik, kemudian yang ke-11,
kita pun basuh kaki. Basuh kaki bagaimana? Basuh kaki daripada hujung-hujung jari kaki kita sehingga ke buku lali. Tahu itu buku lali mana? Bukan lutut ya. Bukan lutut tapi buku lali. Sikit saja di bawah. Dan yang ke-12, kita kena pastikan setiap susunan perbuatan anggota wuduk kita tadi itu semua ikut turutannya. Itu maksud tertib. Tertib iaitu kita ikut susunan. Kita tidak boleh sudah basuh muka terus basuh kaki, basuh tangan pula. Tidak boleh. Kita kena ikut dia punya urutan dia. Yang terakhir sekali ialah kita akan baca doa. Apa tujuan kita berwuduk? Tujuan berwuduk dia ada dua. Satu, wajib, maknanya kita berwuduk itu memang sebab kita wajib berwuduk, mesti berwuduk. Yang kedua, sunat sahaja, maknanya kalau kita tidak berwuduk pun tidak mengapa. Tapi kalau kita berwuduk, banyak pahalanya. Baik, kalau yang berwuduk, wajib berwuduk, tujuannya untuk apa kita berwuduk? Tujuannya untuk kita solat. Jadi kalau kita tidak berwuduk sebelum solat, maka solat kita tidak sah. Bila tidak sah, maka tidak ada gunanya. Baik. Kemudian yang kedua, untuk kita sentuh Al-Quran. Ya, cikgu tahu kalau murid-murid yang belajar yang baca Al-Quran hari-hari kan, dia mesti mau pegang Al-Quran. Jadi bila mau pegang sentuh Al-Quran mesti ada wuduk, ya. Dan yang ketiga untuk tawaf. Tawaf ataupun tawaf ini maksudnya kita buat ibadah di Makkah. Di Makkah dia ada Kaabah, ada gambar Kaabah itu kan. Jadi orang yang berpusing mengelilingi Kaabah itu dia mesti ada wuduk. Kalau tidak ada wuduk maka ibadah tawafnya tidak sah. Baik, itu yang wajib. Yang kedua yang sunat. Maknanya kalau kita berwuduk, Allah akan sayangkan kita, pahala pun kita pun dapat. Tapi kalau kita tak berwuduk, tidak mengapa, tidak berdosa pun, tapi rugilah. Baik, apa dia tujuan berwuduk untuk sunat? Berwuduk untuk kita berwuduk adalah untuk bersiap-siap sebelum tidur. Ya, betul. Sebelum tidur kita digalakkan untuk berwuduk dahulu. Kemudian sebelum kita pergi menuntut ilmu, jadi murid-murid kalau yang rajin itu kan nak dapat pahala banyak, sebelum datang sekolah, waktu kita mandi itu kan, selepas kita mandi kita berwuduk, supaya kita datang ke sekolah, kita sudah ada wuduk, mudah-mudahan kita mudah untuk faham apa yang cikgu ajar. Kemudian untuk kita baca Al-Quran, mungkin hari ini kita ramai orang dia tidak baca Al-Quran dengan pegang mushaf Al-Quran, tapi dia pegang telefon. Dalam telefon itu ada Al-Quran yang digital kan. Jadi kita tak sentuh Quran tapi kita buka handphone sahaja. Kita nak baca sahaja. Jadi digalakkan kita berwuduk. Baik, kemudian kalau kita nak pergi masjid, nak masuk masjid pun juga digalakkan berwuduk. Dan yang satu lagi yang hebat juga, bila kita rasa badan kita rasa nak marah, hati kita jadi panas, kita mau marah-marah orang, jadi untuk kawal kita punya rasa marah, pergi berwuduk. Bila kita berwuduk, insya-Allah kita punya kemarahan itu akan redalah. Boleh lihat ya, Upin Ipin dia nak ambil wuduk. Kalau tadi kita tengok kena ada niat, nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Ini yang mudah saja. Kan mudah saja, tapi yang paling penting dalam bahasa Melayu itu mesti niat dalam hati kita. Sahaja aku berwuduk kerana Allah. Itu Upin Ipin. Dia mau pergi solat di surau. Mula-mula bersihkan kedua belah tangan. Pastikan tangan kita bersih. Sekarang kan ada virus kan, pun lagi bagus kita basuh tangan. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian kita bersihkan hidung. Masukkan air dalam hidung ini maksudnya kita masuk dan kita hembus semula. Jangan kita sedut sampai habis. Kita hembus semula bagi bersih. Kemudian basuh kita punya muka. Ini wajib ya, yang ini wajib mesti buat, yang kita sebut sebagai rukun. Basuh muka daripada dahi, daripada anak rambut kita sampai di bawah dagu kita. Okey, selepas itu basuh tangan sampai ke siku. Lihat itu kan, sampai ke siku. Bagus Upin Ipin ini, dia pandai. Dia pandai, dia mungkin sudah belajar juga kan. Jadi siapa yang suka Upin Ipin kena ambil wuduk juga, solat sama-sama.
Kemudian sapu air di kepala. Ingat ya, di kepala, bukan di rambut. Tengok Upin Ipin tidak ada rambut. Jadi macam mana kalau kita kata nak basah rambut, dia tak ada rambut. Jadi sebenarnya sapu di kepala. Ya. Kemudian, bila sapu kepala itu maksudnya sudah tentulah di bahagian rambutnya. Kenakan kalau kita yang ada rambut. Selepas itu kita basuh telinga kanan dan telinga kiri. Sama-sama buat secara serentak. Ini sunat saja. Okey, kemudian yang terakhir sekali ialah basuh kaki sampai ke buku lali. Buku lali tu ini di sini. Ini buku lali. Pandai Upin Ipin ni. Dia kena gosok-gosok, dia tidak boleh hanya letak saja kaki, dia mesti kena gosok. Bagi pastikan air tu rata. Okey, sudah selesai. Nah, itu nama dan tertib pula yang cikgu sebut, iaitu dia ikut susunan. Dia tidak skip lah, lompat-lompat. Untuk sampai sini, cikgu harap murid-murid semua sudah faham bagaimana cara berwuduk yang sempurna, apa artinya dan apa tujuannya. Ya, dan apakah faedah atau hikmah. Nanti bila selesai kamu lihat video ini, kalau yang masih belum faham boleh ulang lagi, boleh tonton lagi. Selepas ini cikgu akan bagi kamu satu link untuk kamu jawab dalam kuizi. Kuizi ni ada 10 soalan, murid-murid semua kena jawab ya. Sudah siap jawab, minta ibu bapa untuk snap screenshot gambar keputusan itu. Pastikan kalau boleh kamu jawab sampai dapat markah penuh. Ada 10 soalan, 10 semua penuh. Kalau mula-mula jawab sudah salah, cuba lagi, ulang sampai berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.